pengangguran dan peratus pengangguran meningkat. Menurut laporan dari Jabatan Perangkaan Malaysia, kadar pengangguran meningkat kepada 4.8% atau 772,900 orang pada Disember 2020. Biarpun bilangan penduduk bekerja pada bulan terakhir tahun lalu meningkat kepada 0.1% atau bersamaan dengan 19,300 orang kepada 15.22 juta orang. Namun dengan situasi terkini, kita jangka mungkin ianya akan mencatatkan penurunan yang akan menyumbang kepada kesan sosial secara langsung. Hal tersebut sememangnya sudah dijangka oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu melalui UNICEF dan United Nations Population Fund yang mendapati bahawa banyak isi rumah yang belum pulih dari krisis pandemik COVID-19 tahun lalu. Namun, jika terpaksa berdepan sekali lagi dengan keadaan yang sama, maka dijangkakan lebih teruk, malah kadar pengangguran di kalangan ketua isi rumah juga akan meningkat sekali ganda. Perkara ini memberi kesan negatif kepada perancangan masa hadapan, bukan hanya di dalam keluarga tetapi juga kepada negara, malah lebih teruk apabila mengakibatkan kesihatan mental rakyat juga. Menyedari hakikat ini, sedikit demi sedikit kerajaan mengambil pendekatan untuk melonggarkan sektor ekonomi. Kerana apa? Kerana kelangsungan hidup mereka yang terkesan oleh pandemik COVID-19 ini. Saya amat terkesan. Saya percaya ramai rakyat Malaysia juga berperasaan seperti saya apabila membaca laporan mengenai ibu yang terpaksa mencuri hanya untuk keperluan ataupun untuk memastikan anak beliau dapat makan. Ini merupakan satu perkara yang sedih yang berlaku, dan ini mungkin bukan kes terpencil, mungkin ada lagi kes yang tidak kita dengar. Sebab itulah kerajaan menekankan kelonggaran kepada perniagaan mikro, mereka yang bergantung harap kepada pendapatan harian. Terbaru, apabila kerajaan memberi kelonggaran kepada peniaga pasar malam, car wash dan kedai gunting rambut, saya mendapat maklum balas yang sangat positif. Tetapi kebenaran yang diberikan bukannya dibuat sewenang-wenangnya, kerana kita berpandukan kepada data-data yang diperolehi daripada agensi yang terlibat seperti KKM dan juga MKN. Daripada data-data yang diperolehi, kerajaan juga berpendapat sektor ini bukan penyumbang kepada kluster COVID-19. Selain itu, kerajaan juga mengambil kira ramai yang bekerja di sektor ini hilang punca pencarian kerana perniagaan tidak beroperasi. Kebenaran yang diberikan adalah berpandukan kepada SOP yang ketat. Tetapi sekiranya ada kes baru direkodkan di premis terlibat, operasi perniagaan mereka akan ditutup serta-merta. Apa yang saya harapkan adalah kepatuhan kepada SOP. Janganlah kita leka dan alpa apabila kelonggaran ini diberikan. Kita harus sedar bahawa kepatuhan kepada SOP amat penting sekali. Kita perlu sentiasa mengekalkan penjarakan sosial selain menekankan kebersihan diri di dalam setiap masa, dan kepatuhan ini bukan untuk sesiapa tetapi adalah demi diri sendiri serta keluarga yang tersayang. Atas justifikasi di atas, maka sidang khas malam bersetuju untuk membuka baki keseluruhan sektor perniagaan peruncitan bagi memastikan kelangsungan ekonomi
khususnya kepada peniaga-peniaga kecil. Antara sektor yang berbaki yang belum dibuka di bawah sektor peruncitan dan akan dibuka, iaitu kedai pakaian, fashion dan aksesori, kedai kasut. Bila sebut kedai pakaian ni, pakaian termasuklah yang menjual tudung di pasar malam, di gerai-gerai sendiri dan sebagainya. Kedai barang-barang fotografi, perkhidmatan fotografi, kedai barangan terpakai, kedai bunga dan nursery, kedai kraft tangan dan cenderahati, kedai antik, kedai alat permainan, kedai permaidani, kedai peralatan sukan, kedai kosmetik, kedai barangan peralatan dapur, kedai aksesori kenderaan, arahnu dan berbagai-bagai lagi yang di dalam senarai ini yang boleh didapati di dalam website MKN dan juga KPDN HEP. Walaupun kita mempunyai SOP yang ketat seperti proses nyah kuman dan pembersihan dilaksanakan 3 kali sehari dalam tempoh operasi, mewajibkan pekerja dan pelanggan memakai pelitup muka semasa berada di dalam premis. Mereka yang suhu lebih daripada 37.5 tidak dibenarkan masuk ke premis. Memastikan kehadiran pekerja dan pelanggan direkodkan secara manual atau aplikasi MySejahtera. Penjarakan satu fizikal semasa berada di dalam premis. Dan ini antara perkara-perkara yang kita sediakan SOP untuk siap perniagaan yang kita sebutkan tadi. Bagi kedai pakaian, pemilik premis perlu menyediakan sarung tangan pakai buang kepada pelanggan untuk memilih pakaian. Kedai kosmetik juga sama ada perniagaan kulit dan minyak wangi, hanya aktiviti jual beli sahaja dibenarkan. Ya. Rundingan secara bersemuka dan penggunaan kosmetik tester juga tidak dibenarkan. Ini bagi mengelakkan kes seperti yang pernah berlaku di Wan Utama dulu. Bagi kedai barang fotografi, perkhidmatan fotografi, penggunaan studio hanya melibatkan seorang pelanggan dan juru gambar sahaja. Penggunaan studio penggambaran, kecuali perkhidmatan gambar pasport, visa dan lesen adalah tidak dibenarkan. Kebenaran ini untuk baki yang untuk sektor peruncitan ini akan bermula besok pada 10 Februari 2021. Sebenarnya sebelum ini kita telah pun mengeluarkan senarai yang panjang, yang agak panjang untuk sektor-sektor di bawah sektor peruncitan ini yang dibenarkan. Ya, dah banyaklah. Kita dah umumkan dulu. Jadi siapa yang masih ingin mendapatkan detail mengenai senarai sektor ataupun di bawah sektor peruncitan ini, boleh merujuk kepada laman sesawang KPDN HEP dan laman sesawang MKN. Sekiranya ada perubahan dari masa ke semasa, senarai akan diumumkan oleh KPDN HEP. Saya dah umumkan tadi sebahagian, dulu dah umum, mungkin ada yang tertinggal, yang tidak diumumkan. Jadi mereka boleh merujuk kepada KPDN HEP ataupun KPDN HEP akan mengumumkan. Restoran. Sebelum ini restoran walaupun dibuka daripada sehingga pukul 10 malam, tetapi hanya untuk dibawa pulang, take away ataupun makanan berbungkus. Mesyuarat semalam telah pun bersetuju untuk membenarkan secara dine in ataupun makan di kedai, di restoran. Dan jumlah yang dibenarkan terhad kepada 2 orang sahaja untuk satu meja dengan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter.
Pemilik restoran juga perlu memberi tugasan kepada sekurang-kurangnya seorang pekerja bagi premis yang membenarkan makan di dalam kedai ini, di dalam restoran ini, untuk memastikan kawasan keluar masuk pelanggan ke premis. Memastikan kehadiran pekerja dan pelanggan direkodkan. Penjarakan 1 meter semasa di dalam premis dan menghadkan bilangan pelanggan yang berada di premis pada satu-satu masa. Saya percaya ini pernah dilakukan dulu, ya, iaitu restoran menghadkan kemasukan. Ada setengah restoran ketika itu menghadkan masa untuk yang dine-in ataupun makan di dalam restoran. Katakan 1 jam. Selepas 1 jam, diminta keluar dan masuk yang baru untuk memastikan jumlah itu tidak melebihi daripada yang ditetapkan berdasarkan keluasan restoran, dan juga boleh memastikan penjarakan boleh berlaku di dalam restoran. Dan untuk mendapatkan yang lebih SOP dan sebagainya, perkara yang lebih detail, boleh rujuk juga kepada website ataupun laman sesawang MKN. Mengenai apps MySejahtera, Sidang Khas turut bersetuju untuk mewajibkan penggunaan MySejahtera di kawasan capaian internet yang luas, selain daripada apps lain. Ya, saya tahu di setengah negeri ada apps mereka sendiri. Di Selangor misalnya ada apps My Selangkah. Jadi My Selangkah tidak, MySejahtera diwajibkan, tetapi dalam masa yang sama boleh juga menggunakan apps lain. Ya, kita tidaklah mengharamkan penggunaan apps lain. Apps lain juga dibenarkan, tetapi mesti ada apps MySejahtera. Arahan ini berkuat kuasa serta-merta, namun kita faham ada juga kawasan pendalaman dan kawasan kampung yang tidak mempunyai capaian internet. Oleh itu, kita masih membenarkan penggunaan mengisi pengenalan atau butiran diri secara manual. Saya faham ramai yang tidak mahu mengisi capaian informasi butiran diri secara betul apabila memasukkan secara manual. Saya ingin tegaskan di sini bahawa tujuan mendapatkan detail mengenai butiran tersebut, bukan detail pun, hanya nombor telefon dan nama, kerana jika ada kes yang berkaitan dengan COVID positif di tempat premis yang mereka masuki, lebih mudah untuk pihak Kementerian Kesihatan mengesan mereka, ya, jadi untuk kontak rapat dan sebagainya. Kita juga menerima rayuan daripada sektor industri kreatif. Kerajaan mengambil maklum tentang rayuan ini setelah membuat penilaian risiko bersama berbagai-bagai agensi di dalam jawatan kuasa teknikal MKN. Kerajaan bersetuju untuk membenarkan industri kreatif beroperasi dengan SOP yang ketat, dan senarai sektor ini adalah seperti berikut: produksi animasi dan muzik, pasca produksi di studio, pembangunan muzik secara digital, rakaman lagu di studio, pra-produksi penggambaran di studio yang merangkumi drama telemovie, iklan, dokumentasi, sitcom, live streaming, rakaman kebudayaan, seni dan warisan tanpa penonton. Berikut adalah antara SOP yang ditetapkan untuk industri kreatif. Syarikat produksi perlu memohon kelulusan sijil perakuan penggambaran khas FINAS yang mengandungi senarai nama, tenaga produksi bagi kebenaran penggambaran dalam studio. Saringan ujian COVID-19 perlu dilakukan
bagi semua tenaga produksi yang akan terlibat dalam penggambaran. Keputusan saringan ujian COVID-19 perlu dikemukakan kepada Finas 3 hari sebelum tarikh penggambaran. Pengeluaran SPP khas ataupun sijil perakuan penggambaran khas Finas adalah tertakluk kepada keputusan ujian saringan COVID-19 bagi semua tenaga produksi yang terlibat. Hanya tenaga produksi yang melepasi saringan dibenarkan. Penguatkuasa Finas akan melakukan pemantauan berkala tenaga kerja pengurusan yang dibenarkan adalah sebanyak 30% dan tidak melebihi 20 orang bagi tenaga sesebuah produksi. Penyediaan makanan dan minuman hanya dibenarkan secara berbungkus. Ujian bakat secara bersemuka adalah tidak dibenarkan dan disaran melakukan secara maya ataupun melalui penghantaran video oleh artis. Mesyuarat produksi secara bersemuka melibatkan kehadiran wakil daripada luar tidak dibenarkan dan hanya dibenarkan secara maya. Dan waktu beroperasi yang dibenarkan bermula 8 pagi sehingga 10 malam saja. Okey, dan seperti biasalah penjarakan sosial jika ada lakonan syuting dan sebagainya, penjarakan sosial dan SOP lain mesti dipatuhi. Kebenaran ini akan berkuat kuasa mulai besok 10 Februari 2021. SOP terperinci juga boleh dilayari di laman Sesawang MKN. Kerajaan juga mendengar pembentangan daripada Kementerian Belia dan Sukan berkenaan permohonan kebenaran menjalankan program latihan berpusat dan ataupun quarantine based training bagi pasukan-pasukan untuk Liga Bola Sepak Malaysia ataupun MFL, Liga Hoki Malaysia dan Liga Sepak Takraw. Setelah membuat penilaian risiko dengan berbagai-bagai agensi, kerajaan bersetuju untuk membenarkan program latihan berpusat bagi pasukan-pasukan dalam Liga Bola Sepak Malaysia, Liga Hoki Malaysia dan Liga Sepak Takraw yang akan bermula pada hari Isnin, yang akan berkuat kuasa pada hari Isnin 15 Februari. Tempat latihan dan pergerakan atlet adalah terkawal mengikut model gelembung sukan ataupun sports bubble. Penginapan atlet pemain juga perlu mengikut SOP, camp quarantine dan home quarantine yang telah ditetapkan. KBS juga membentang cadangan pembukaan beberapa aktiviti sukan lain, khususnya yang bersifat individu serta tanpa sentuhan dan bagi tujuan kecergasan fizikal dan meningkatkan taraf kesihatan diri. Penelitian akhir sedang dibuat dan kita akan umumkan dalam waktu yang terdekat ini. Ya. Dan beberapa jenis sukan individu tu, terutama yang berkaitan dengan outdoor tu, yang kita sedang teliti. Dan insya-Allah kita akan umumkan dalam waktu yang terdekat ini. Saya ingin juga mengumumkan, oleh kerana dari segi nasihat daripada Kementerian Kesihatan bahawa kes-kes menurun dan terkawal dan tiada lagi kes baru di kawasan yang telah pun diisiakan sebagai PKPD. Jadi saya dengan ini mengumumkan PKPD untuk Kampung Orang Asli Batu 6 Jalan Pahang, Perak, Pusat Koreksional Dungun dan Kuartus Kaki Tangan
Yang ketiga, pusat transit tahanan penjara Marang dengan ini ditamatkan. Itu PKPD ditamatkan. Dan ianya akan bermula pada hari besok 10 Februari. Mengenai Task Force Operasi Pemantauan, seperti biasa, semalam 3,147 Task Force Operasi Pemantauan PDRM yang terdiri daripada 14,476 anggota telah melakukan 71,336 pemantauan dan penguatkuasaan. Semalam PDRM telah menahan 745 individu di atas kesalahan engkar arahan PKP, dan dari jumlah itu 701 telah dikompaun, 41 individu direman, manakala 3 dijamin. Jadi kita berharap supaya rakyat mematuhi SOP yang ditetapkan, kerana seperti yang kita sedar, dimaklumkan oleh pihak polis, mereka akan mengambil tindakan yang tegas dan tidak lagi berkompromi. Ini adalah keputusan daripada pihak polis setelah melihat ramai yang masih gagal mematuhi SOP. Untuk makluman, ramai yang terkeliru, kelab malam, pusat hiburan serta pusat karaoke hiburan masih tidak dibenarkan sejak daripada PKP diperkenalkan pada bulan Mac, dan masih lagi kekal terlarang di dalam senarai terlarang ataupun negative list. Setiap kali saya sebutkan tangkapan-tangkapan yang dibuat di pusat hiburan, saya katakan bahawa pusat hiburan seperti pub, kelab malam dan sebagainya masih lagi di dalam senarai terlarang. Oleh kerana mereka melanggar syarat ini dan membuka premis perniagaan mereka, maka tangkapan dilakukan dan juga compound dikeluarkan. Statistik serbuan dan tangkapan oleh PDRM melibatkan pusat hiburan termasuk pub, kelab malam dan karaoke hiburan sepanjang tempoh pelaksanaan PKP dari 18 Mac 2020 sehingga 31 Januari 2021 adalah seperti berikut. Jumlah premis pusat hiburan diserbu sebanyak 951. Jumlah compound yang dikeluarkan sebanyak 9,587 dan jumlah tangkapan adalah 4,666. Bermakna kajian tidak berkompromi di dalam soal pembukaan pub, kelab malam dan sebagainya, kerana ianya masih lagi di dalam negative list ataupun senarai terlarang. Mengenai Ops Benteng yang melibatkan agensi penguatkuasa yang diketuai oleh Angkatan Tentera Malaysia, semalam Ops Benteng telah berjaya menahan 3 orang parti serta merampas 6 buah kenderaan darat dalam operasi yang diadakan di seluruh negara. Dalam operasi itu juga 135 bot atau kapal turut dikesan, manakala sebanyak 543 SJR ataupun Sekatan Jalan Raya Ops Benteng dilaksanakan di seluruh negara. Saya juga ingin berkongsi kejayaan pelaksanaan Ops Benteng semalam, di mana Ops Benteng Zon Utara Kelantan di kawasan Ops Merpati 8 Brigade telah mencatat kejayaan apabila Batalion ke-4 Regimen Sempadan di Kampung Lubuk Stol, Rantau Panjang, berjaya merampas 10 guni syabu seberat 407 kg yang bernilai lebih daripada 16 juta ringgit. Sempadan dilakukan di sekitar rampasan dilakukan sekitar jam 10 pagi semalam di tebing Sungai Golok. Ini antara kejayaan dan keberkesanan Ops Benteng yang dilaksanakan secara bersepadu
Di antara ATM Angkatan Tentera Malaysia bersama dengan 19 agensi penguatkuasa yang lain termasuk PDRM dan lain-lain dan pasukan yang telah pun berjaya mengawal kawasan sempadan dari kemasukan parti dan juga jenayah rentas sempadan. Mengenai sanitasi awam, semalam 88 operasi sanitasi telah dilaksanakan di seluruh negara yang melibatkan 556 anggota Jabatan Bomba, 104 PBT dan 80 jentera bomba dan penyelamat. Mengenai kuarantin wajib, semalam seramai 321 individu tiba di pintu masuk tanah air dan kesemuanya telah dikuarantin wajib. Mengenai saringan wajib pekerja asing, semalam seramai 12,454 warga asing telah menjalani ujian COVID-19 dan daripada jumlah itu 94 didapati positif COVID-19. Secara kumulatif, KSM, Kementerian Sumber Manusia memaklumkan seramai 332,216 pekerja asing telah menjalani ujian COVID-19 yang melibatkan 14,568 majikan. Dan daripada jumlah itu, sebanyak 6,375 telah disahkan positif, manakala 325,841 adalah negatif. Sehingga kini sebanyak 1,322 buah klinik telah terlibat di dalam program saringan ini. Mengenai berita palsu, sehingga 8 Februari 2021 sebanyak 281 kertas siasatan telah dibuka oleh PDRM dan SKMM berhubung berita palsu berkaitan COVID-19. Daripada jumlah itu, sebanyak 144 kes masih dalam siasatan, 35 kes telah didakwa di mahkamah dan 12 kes diberikan notis amaran. Bagi kes yang didakwa di mahkamah, sehingga kini 21 telah didapati bersalah, manakala 13 lagi dalam proses perbicaraan. PRP ataupun Pasukan Respon Pantas di bawah KKMM juga telah mengeluarkan sebanyak 426 penafian dan penjelasan mengenai berita palsu. Jadi orang ramai diingatkan berhati-hati supaya tidak menyebarkan sesuatu berita yang sebenarnya palsu. Saya sendiri tidak terkecuali, memang paling banyak agaknya yang didapati disebarkan berita-berita palsu yang tidak benar. Beberapa hari lepas disebarkan video tentang saya yang mengatakan bahawa pihak polis tidak akan lagi memberikan kompaun di lapangan tetapi akan terus bawa ke mahkamah siapa yang ditahan. Sebenarnya video itu merupakan video lama yang bertarikh 14 April 2020 sewaktu PKP baru dilaksanakan. Walaupun inilah sebenarnya yang berlaku, iaitu penyebaran berita palsu sangat berleluasa sekali. Mengenai barang keperluan asas, kita maklumkan bahawa KPDN HEP telah membuat pemantauan harian di 792 premis, iaitu 601 peruncit, 159 pemborong dan penghilang 132. Dan daripada pemantauan harian tersebut, KPDN HEP memaklumkan bahawa barang keperluan adalah mudah diperolehi dan mencukupi dan dalam keadaan yang stabil. Jadi itu saja yang saya nak sampaikan. Sekali lagi saya nak ingatkan, saya mengumumkan berbagai-bagai sektor telah mula dibuka di atas alasan untuk menjaga kebajikan rakyat supaya rakyat yang hidup bergantung harapan bergantung secara untuk mendapatkan pendapatan harian
dapat meneruskan hidup apabila kita membuka lebih banyak sektor ini. Cuma sekali lagi saya ingatkan, walaupun kebebasan dan kelonggaran diberi, rakyat perlu patuh kepada setiap SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan bagi menjaga kepentingan diri, keluarga dan masyarakat. Dan oleh kerana kita banyak membuka peluang membuka sektor perniagaan, ya, dan tentulah lebih ramai yang akan keluar. Jadi sebab itulah saya ingatkan bahawa dua pematuhan akan ditingkatkan oleh pihak kerajaan melalui agensi-agensi penguatkuasa yang ada, terutamanya PDRM, dibantu oleh pihak tentera, juga dibantu oleh rela serta APM. Jadi berhati-hatilah, patuhilah SOP supaya tidak diambil tindakan oleh pihak berkuasa. Sekian, saya buka kepada soalan. Saya daripada Bernama. Okey, berkenaan dengan pengumuman Datuk Seri tadi, ya, mengenai baki sektor peruncitan yang akan dibenarkan dan kedai makan yang dibenarkan untuk dine-in, ya. Seperti kita tahu, ada banyak premis, termasuk premis makanan yang menggunakan pekerja asing sebagai pekerja mereka. Selain SOP yang telah ditetapkan tadi, adakah pekerja asing di premis-premis ini juga diwajibkan membuat ujian swab COVID-19, memandangkan kerajaan telah memperluaskan SOP ini ke seluruh sektor dan seluruh negara mulai Februari lepas? Terima kasih. Setakat ini, seperti yang kita tahu, semua pekerja asing di perkilangan, semua pekerja asing di binaan, di tapak binaan, sektor pembinaan, dan juga untuk security guards yang lama telah pun diumumkan, telah pun diwajibkan. Saya percaya kita akan perluaskan lagi. Ya, kita akan bincang dengan Kementerian Sumber Manusia supaya diperluaskan lagi saringan pekerja-pekerja warga asing di negara kita. Ya, okey. RTM, ada luahan dari golongan yang mencari rezeki dengan memancing ikan, menangkap ketam, lala dan sebagainya di pesisir pantai supaya mereka dibenarkan kembali untuk melakukan aktiviti tersebut. Jadi adakah kerajaan akan mempertimbangkan, sebab mereka ni tidak mempunyai surat majikan, dan adakah mereka perlu meminta surat kebenaran polis untuk melakukan aktiviti tersebut sekiranya merentas daerah? Okey, terima kasih. Seperti yang kita sedia maklum, dah diumumkan sejak daripada awal lagi bahawa sektor yang berkaitan dengan keperluan asas, terutamanya makanan, kita buka. Sebab itulah, walaupun sektor lain ditutup, peringkat awal lagi kita sudah buka sektor pertanian, penternakan dan juga perikanan. Perikanan termasuklah semua yang berkaitan dengan perikanan, bukan saja ikan tetapi yang berkaitan. Seperti kalau di Johor, kupang, ya, menangkap kupang dan sebagainya, memang dibenarkan. Dan aktiviti itu berbagai cara. Sama ada aktiviti secara besar-besaran, bot ke laut besar, laut dalam ke tak kira lah, yang besar, bot menggunakan bot besar, malah menggunakan perahu kecil pun yang termasuk di dalam sektor di dalam industri perikanan ini kita benarkan. Memang kita benarkan. Cuma saya faham, kalau syarikat besar, mereka mempunyai nama syarikat dan kebenaran pekerja mereka boleh mendapat surat kebenaran daripada majikan. Ini yang kecil-kecilan ni, yang ada perahu, yang kalau di Johor tu memasang dia ada alat dia untuk memelihara kupang yang mencari ikan secara kecil-kecilan, menjaring, menjala dan sebagainya. Walaupun di ini nelayan-nelayan sungai dan nelayan laut, nelayan sungai menjala dan sebagainya, memang tidak ada surat ataupun tidak ada syarikat pun. Dan kadang-kadang mereka mungkin perlu rentas daerah pun, ya, untuk apabila katakan mengair ikan menggunakan sampan, mereka terpaksa mungkin merentas daerah. Saya telah berbincang dengan pihak PDRM. Kalau dulu kita ingat ada peniaga-peniaga pasar malam yang tidak mempunyai majikan tapi terpaksa merentas daerah dan sebagainya, mereka perlu mendapatkan kebenaran daripada pihak polis. Apa saja pergerakan kita,
mesti mendapat, ada dua cara. Satu, majikan, yang tiada majikan boleh mendapatkan kebenaran pihak polis. Saya telah berbincang tadi dengan pihak tertinggi polis, dengan Timbalan Ketua Polis sebenarnya, biarlah saya sebutkan, dengan Timbalan Ketua Polis Negara, iaitu bagi membantu yang terlibat dengan perikanan secara kecil-kecilan ini yang tidak ada syarikat. Jadi kita bersetuju bersama tadi supaya mereka berjumpa dengan pihak polis untuk mendapatkan kebenaran, sama ada di balai yang terdekat ataupun di pondok-pondok polis pun. Jadi pondok polis biasanya berhampiran dengan kawasan kampung mereka, jadi mungkin lebih mengenali mereka. Jadi sila berjumpa dengan pihak polis, sama ada di balai ataupun di pondok-pondok polis untuk mendapatkan kebenaran polis. Jadi insya-Allah dengan adanya surat kebenaran polis tu, mereka boleh membawa surat tu bersama mereka dan boleh menjalankan aktiviti menangkap ikan ataupun perkara-perkara lain yang berkaitan dengan perikanan. Ya. Okey. Assalamualaikum Datuk Seri, saya Adli daripada Bernama. Soalannya ialah, apakah perkembangan cadangan bagi mengheret pemilik kilang yang menyebabkan kluster COVID-19 di premis mereka ke mahkamah, dan bagaimanakah cadangan mereka yang langgar SOP dikenakan hukuman lebih berat seperti penjara? Okey, setakat hari ini pun di bawah Akta 342 memang kita ada hukuman. Apabila mahkamah menjatuhkan hukuman, ada hukuman penjara dan ada hukuman denda dan sebagainya. Tetapi seperti yang saya sebutkan bahawa Akta 342 yang ada pada hari ini, hukumannya teramat ringan, terutamanya yang melibatkan perkilangan, sektor perkilangan, terutama yang besar-besar ni. Kalau kompaun RM1,000 saja. Jadi kita telah pun membuat keputusan untuk meminda, memasukkan di bawah ordinan darurat untuk menaikkan hukuman kepada syarikat, pengusaha syarikat, terutama yang berkaitan dengan perkilangan ini, supaya hukumannya lebih berat, iaitu boleh dikompaun dengan hukuman yang berganda lebih besar daripada hukuman sekarang. Malah kalau dibawa ke mahkamah pun hukuman maksimum juga dinaikkan. Jadi saya tidak boleh detailkan lagi berapa jumlah dan sebagainya, kerana pihak Jabatan Peguam Negara sedang menyiapkan ordinan yang berkaitan dengan pindaan ataupun penambahan hukuman berdasarkan Akta 342 tadi. Ya, insya-Allah saya percaya Menteri Undang-Undang, Yang Berhormat Menteri Undang-Undang akan mengumumkan, dan selepas itu mungkin saya boleh komenlah apabila telah pun diumumkan. Alright. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.